بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في الشهر رمضان ورزقا ليلة القدر. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita sekali lagi. Kalau tidak silap saya, hari ini iaitulah hari yang ke-11 kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada kita. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam nikmat masa, di dalam nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, jangan kita terlepas pandang bahawasanya masuknya kita pada fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan fasa maghfirah, keampunan. Masuk pada fasa yang kedua ini dinamakan fasa sebesar-besar pengampunan, sehingga di dalam kitab menyatakan banyak mana pun dosa kamu seperti buih di lautan. Kalau kita tengok guna mata kasar kita lah, kita pergi persisiran pantai tu, angin ataupun ombak tu tolak air tu berakhir dengan berada di persisiran pantai, kebiasaan atau kebanyakannya banyak buih-buih di depan tu. Nabi buat misal lagi, sekiranya penuh di antara langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh, dosa kamu seorang, wal'iyazubillah, tak sampai rasanya begitu. Dosa kita ni penuh seorang rasanya tak sampai. Walaupun teruk kita macam mana pun, rasanya ada berkongsi. Kalau nampaklah di langit tu, oh ni dosa Ustaz Nazri, ni dosa orang ni, dosa orang ni. Takkan dosa kita seorang, takkan orang lain tak ada buat dosa. Tapi tak apalah, dinisbahkan oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa tu dosa kita seorang. Tapi benar-benar kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita mengharapkan pengampunan daripada Allah. Nabi kata apa? Taqaddama min zambih. Besar mana pun dosa kamu, kamu jangan fikir dulu. Besar lagi rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nisbah kita dengan Allah. Boleh? Tapi kalau nisbah kita sesama manusia, dia tak boleh settle macam tu. Nisbah kita sesama manusia, Ustaz, saya pernah fitnah orang ni, saya pernah na'udzubillah min zalik, saya pernah asbab usaha saya lah Ustaz, orang tu sampai kena CA, asbab usaha saya lah pergi jumpa sekian sampai bercerai laki bini. Maka itu tidak boleh diampunkan walaupun dengan malam Lailatul Qadar sekalipun. Tak boleh. Tak apalah ya Allah, saya dulu bagian sampai mati orang tu, sampai buncit perut orang tu, sampai bagian asbab memang kita lah. Maka tak boleh, itu diselesaikan dengan minta ampun kepada Allah, kerana hubungan itu adalah berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau Abbas. Sekali lagi kita berada pada Ramadan Karim. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi memimpin.
kepada pengurusi Abami dan kepada semua ahli qaryah Surau Abu Bakar As-Siddiq di Bandar Tasik Senangin ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dunia dan akhirat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak masuk pada pagi yang barakah ini, iaitulah pada slot kuliah subuh gitu kan. Ustaz jaranglah kuliah subuh kat sini kan. Biasa kita kuliah maghrib kan. Datang tadi pagi-pagi tadi, subhanallah, lengang. Lengang, lepas tu sejuk kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang tak ada kenderaan lah kan, tak jam. Subuh kan, kita datang dalam pukul 5.45, 5.40 tu gerak pelan-pelan, tak jam. Berbanding dengan maghrib lah. Kalau jam pagi-pagi subuh dalam pukul 5.40 tu, kalau jam itu tanda alamat nak kiamat namanya tu. Kan 5.40 pergi kuliah subuh kan? Macam pukul 7.30 malam. Pasal ni ramai-ramai ni semua pergi masjid. Itu seram aku tu kan. 5.40 tu ramai orang. Jadi tidak berlakulah begitu, alhamdulillah. Baik, bila kita menceritakan pada fasa yang kedua, kita berada di dalam bulan Ramadan, maka janganlah kita ni tadi menyia-nyiakan, merosakkan masa kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, apabila masuk di dalam bulan Ramadan sahaja, pahala yang sunat akan bertukar. Maksudnya bukan bertukar apa, digandakan kepada pahala wajib. Amalan sunat kita buat tarawih, tadarus Quran, sedekah, selawat, istighfar, wirid, apa benda, banyaklah benda-benda sunat, tak sempatlah saya nak sebut satu-satu. Maka amalan itu digandakan, iaitulah amalan fardu. Dan amalan fardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, digandakan 70 kali ganda. 70 Ramadan Sebab tu Ramadan ni Allah Ta'ala muliakan khusus, khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada, kaum Nabi Musa pun sama lah Ustaz, dia pun puasa Ramadan. Kaum Nabi Harun pun sama, Ramadan sebulan Ustaz. Tak ada. Puasa Ramadan dalam bulan Ramadan, puasa tu ada pada kaum-kaum terdahulu. Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, puasa tu ada. Tetapi ketetapan sebulan di dalam bulan Ramadan lah, hanya semata-mata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebulan tu hanya bulan Ramadan. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bulan Ramadan ni, benda sunat jadi pahala fardu, benda fardu 70 kali ganda. Saya buat benda paling simple, benda fardu. Ni, duduk kuliah pagi ni. Ni, majlis taklim pada pagi ni. Kuliah subuh kita pada pagi ni. Subhanallah. Jangan main-main lah. Ni, kita duduk dalam taman-taman syurga ni, dalam kuliah majlis ilmu ni, dalam kitab Matla'ul Badrin sebut, burung-burung yang berkicauan di udara, binatang yang berada di dalam lautan, berdoa kepada Allah, meminta keampunan kepada kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita buat. Kalau boleh dengar lah, seram kita. Dengar burung-burung berdoa, dengar ikan-ikan berdoa, binatang di dalam laut. Tapi itulah yang dinamakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu ila al-akhir al-ayah. Orang yang beriman kepada Allah, dia percaya dalam hati dia. Sama dengan bulan Ramadan 70 kali ganda. Ayah-ayah pernah kira tak, kalau kata contohlah kita cerita, kalau majlis ilmu dia macam tak ada nombor. Kan? Kita pun tak tahulah, tapi benda ni fardu, man talabal ilmi faridatun alal ila akhiril. Tapi kalau ada nombor sikit benda fardu, kita buat apa contoh? Solat berjemaah. Solat berjemaah fardu kifayah kan? Fardu kan? Kita buat contoh lah. Pernah tak kira agak-agak 27
Maksudnya salatul jamaati afdalu min salatil fazzi. Solat berjemaah kan dia ada nombor dia kan. 27. Okay? Ataupun setengah riwayat kata 25. Okey lah, kita buat 27. Kalau 27 sajalah ni. Ni ustaz tak pernah kira ni, tapi kat surau korang pula aku kira pula ni. Nah, 27 kali 70 berapa agak-agak? Ni ustaz buka ni 1890. 27 tu pahala. Gandaan ustaz kata tadi berapa? Boleh pergi? Benda fardu tadi digandakan berapa kali ganda? 70. 1890. Kalau buat contoh dengan duit okey tak? Kalau 27 pahala ni tak berapa nampak sangat kan? Kita buat duit lah 27 ringgit. Bunyi ringgit tu seram sikit. Kali 70. Satu semayang fardu subuh tadi, contohlah, lepas bagi salam, tengok Maybank to you atau CIMB Klik. Contohlah, yang mana pakai Maybank to you ke pakai CIMB Bank Rakyat ke, masuk akaun, dia tulis tajuk daripada Sidratul Muntaha. Okay? Masuk akaun 1890. Okey tak agak-agak? Okey tak? 1890. Okey. Lepas dia bagi salam, tak payah wirid-wirid. Diam-diamlah. Imam dia tak boleh cek sebab dia kena wirid. Kita kat belakang pakai thumbprint tu kan. Diam-diamlah, sorok-sorok lah sikit. Nak betul ke masuk ni baju raya nak tak beli lagi ni? Contoh. Nah, tengok 1890. Okey ya? Bulan Ramadan kali 5 lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ustaz kali 5. 9450. Satu hari. Okey tak? Jangan kata okey. Kalau macam ni, ceramah Abbas pun aku tak datang dah. Nah, jaga berjemaah je cukup. 9,400. Tak payah datang jauh-jauh ni. Nah, duduk dekat surau tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sikit. Betul lah cuit kawan sebelah. Mana kau punya akaun? Cuba tengok. Nah, betul lah. Apa pasal kau punya daripada Arash pula? Aku Sidratul Muntaha. Nah, tanya kawan sebelah pula, betul lah kau daripada Baitul Makmur? Sebab malaikat banyak nak transfer. Nah, jadi dia pecah-pecah lah kerja dia sikit. Nah, kalau macam tu, ustaz rasa ramainya Abbas pagi ni, ustaz rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, melimpah-limpah rasa. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, dia percaya Ramadan yang Allah Ta'ala nak bagi bukan semata-mata gandaan pahala, tetapi Allah Ta'ala nak ampunkan segala kekurangan dan dosa kita. Ramadan maksudnya asal perkataan Ramadha, panas, bakar. Itu maksudnya. Ramadan, bakar. Bakar apa? Agak-agak bakar apa? Ayam bakar. Ada satu tempat Ustaz mengajar 3 hari lepas. Bakar apa? Ayam bakar kata dia. Nah, nantilah mentah-mentah. La ilaha illallah. Nah, ayam bakar Ustaz kata dia, nanti dulu ayam bakar tu. Nah, ikan bakar macam-macam. Bakar segala dosa-dosa yang pernah kita buat sebelum daripada ni. Dan kebanyakannya memang fitrah kita tengok. 10 pertama awwalur rahmah. Nah, awsatuhu maghfirah kata Nabi. Tengah-tengah tu keampunan. Tak semua orang diampunkan oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Maka Nabi naik pada sebelah sisi Masjid Nabawi, ada 3 anak tangga. Kalau tuan-tuan biasa pergilah masuk dalam raudhah tu kan. Baru-baru ni jemaah ikut ustaz di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke Tanah Haram. Beberapa jemaah daripada Abbas ikut, subhanallah, alhamdulillah. Dan saya bawa jemaah umrah ni dah banyak kali lah saya bawanya, tapi tak tahu Allah Ta'ala bagi rezeki dengan saya macam mana. Paling lama dalam sepanjang saya jadi mutawif ni, berpuluh-puluh kali dah saya pergi dah. Baru-baru ni paling lama Allah izinkan saya duduk dalam raudhah tu dekat 2 jam 45 minit. Paling lama, saya pun tak tahu. Paling lama, saya tak pernah dapat itu. Itu pun 2 jam 45 minit tu saya terpaksa keluar.
Sebab ada jemaah, ustaz, saya dah tunggu dah ustaz dekat lobi. Dalam hati aku, kurang asam betul, tunggulah dulu sekejap. Tapi tak boleh lah sebab kita bertugas. Nah, ustaz kata nanti dulu, paling lama. Jadi bila tengok di antara makam Nabi SAW dan juga mimbar, itu dipanggilkan Raudhah. Setentang dengan itu kata ulama, syurga Jannatul Firdaus. Okay? Duduk paling lama kat situ. Ada 3 anak tangga. Nabi naik pertama, amin. Nabi menyebutkan, di antaranya di bawah, antaranya yang ada Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, antaranya Abdullah ibn Jarrah, yang berada mendengar, amin, naik lagi 2, amin, naik lagi 3. Sahabat balik, rukun lah rupanya nak naik tangga ni. Rukun khutbah lah. Macam kita kan, kalau berkhutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, wallahualam lah, tahun ni dengar kata Jumaat tu raya. Bila Jumaat raya ada 2 kali khutbah lah. Pagi pun ada khutbah, tengah hari salat Jumaat pun ada khutbah. Okey? Jangan duk mana-mana lah, ustaz, kita boleh pilih kan salah satu khutbah, aku balingkan telefon dia. Tak apa ustaz, kita raya je ustaz. Right? Jangan nak mengada-ngada. Kecuali dalam bab-bab tertentu, musafir dan sebagainya, itu bab lain cerita lah. Okey. Jadi bila mana sahabat dengar di bawah, rukun ni naik 1, amin. Amin, memang kena kesebut kot. Lepas selesai daripada baginda Nabi SAW berkhutbah, turunlah. Sahabat lain tanya, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, apa ni? Apakah keadaan ataupun cara dia? Kaifa ya Rasulullah? Apa keadaan cara memang nak kena macam tu ke? Sebab yang kami tahu rukun khutbah 5. Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah. Kedua, Allahumma salli ala, kami kena berselawat kepada dikau ya Rasulullah. Nombor 3, kami kena berpesan-pesan pada takwa. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Nombor 4, kena baca mana-mana ayat Al-Quran walaupun sepotong. Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Contoh. Baca sepotong je. Lepas tu last, doa muslimin dan muslimat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi ni amin amin, rukun ni. La, kata Nabi, tidak. Dia bukan rukun. Tetapi ketika mana aku sedang menaiki anak tangga mimbar, datang Jibril alaihissalam mendoakan untuk aku dan umatku. Suruh berhati-hati dalam keadaan hidup di atas muka dunia yang bangkai ini. Nabi kata bangkai ad-dunya jifatun khaziratun. Tetap mengaji dalam mustalah hadis tu, Nabi sebut berhati-hati. Jangan tak nak dunia, tak boleh. Dunia mesti kena ambil ayah-ayah. Dunia tak boleh. Tak apa ustaz, saya sekarang ni dah memang saya dah tak nak dunia dah. Habis abang nak macam mana? Saya memang nak 24 jam duduk dekat surau, dekat masjid. Jangan. Baru ni ada seorang jemaah ustaz bagi tahu nak berhenti daripada berniaga. Saya kata kenapa? Kenapa nak berhenti daripada berniaga? Tak apalah ustaz, saya nak dekatkan diri dengan Allah. Abang ingat dekatkan diri dengan Allah ni duduk masjid surau ke? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fantashir. Allah Ta'ala halau kita. Fantashir ni hasyar. Itu asal perkataan hasyar, padang mahsyar. Aku halau kau nanti. Pergi titian siratal mustaqim. Pergi yaumul mizan. Aku halau. Tu fantashir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aku halau. Halau ke mana? Lepas daripada salat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lepas salat, belalah masing-masing, kalau bahasa kasar kita lah. Kau duduk kat surau buat apa lagi? Yang mana mengajar Quran, pergi mengajar Quran. Yang mana cari rezeki sawah padi, geraklah. Tunggu apa lagi? Fantashiru fil ardi wabtaghu. Bertebaranlah cari rezeki masing-masing.
Dia duduk dekat masjid, duduk dekat surau. Tapi kalau memang tempatnya di situ, tak apalah. Nak ceritanya, masing-masing tak sama. Ada jadi pomen kereta, ada jadi wiring, ada tukang bersihkan, ada kerja pejabat. Masing-masing. Jangan, dia kata, Ustaz, saya nak berhenti dah lah Ustaz berniaga. Saya kata, jangan. Berapa banyak abang tolong orang untuk bayar zakat kita orang Islam boleh guna? Berapa ramai? Nah, cuma abang kena pandai bahagikan masa. Kalau kata bahagian siang kita berniaga, malam tu bainal maghrib wal isya, datanglah. Oh, saya sebelah malam macam mana? Ambil peluang siang. Jangan berhenti. Dunia kena ambil, tetapi jangan bawa masuk dunia dalam hati. Kerana dunia ni Nabi ibaratkan bangkai. Bangkai cuma tengok bau macam mana. Jangan kata bangkai manusia, bangkai kucingnya cukup mati depan rumah kita. Dia punya pergi tajam tu. Ni tikus ke anak kucing ni? Tengok-tengok dalam longkang, ya Allah, mak kucing mati busuk. Kucing, bangkai. Tetapi dunia ni Nabi kata, hati-hati umat aku ketika mana aku naik 1, 2, 3, Jibril alaihissalam datang mendoakan, ya Rasulullah, umat engkau aku doakan binasa dia 3 keadaan. Kita ni, Jibril doakan untuk kita ni. Jangan main-main. Jibril ni ketua bagi segala malaikat. Pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Qarnul Manazil, ba'da dakwah daripada Taif, pergi menghantar kepada ilmu kepada kaum Bani Saqif, tetapi ditolak. Dalam perjalanan pulang Nabi sedih. Aku tak ada apa-apa, aku bukan suruh orang Taif ni, kaum Bani Saqif ni terus beriman, belajar ikut aku dulu. Dibaling dengan batu, dihina. Dalam perjalanan sebelum nak pergi ke miqat Qarnul Manazil yang biasa kita pergi tu, datang seorang hamba sahaya nama dia Addas. Addas ni lah yang bagi setangkai anggur. Ada kata setangkai kurma, tak kisahlah. Pokok pangkalnya bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan Addas ni untuk peluk Islam. Sampai dekat Qarnul Manazil tu Nabi menangis. Ya Allah, apa sampai macam ni, aku datang elok-elok kot, kena tampar, kena terajang, kena baling tai, agak-agak lah. Taif waktu itu Nabi nak doakan tanah haram yang kedua selepas daripada Mekah Al-Mukarramah. Tapi Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala dah susun dah perjalanan Rasulullah. Madinah tu 450, 460 kilometer tu yang akan menjadi tanah haram yang kedua, Haramain. Kalau tidak Taif, dia panggil tanah halal lah, lebih kurang dalam 80-90 kilometer daripada Masjidil Haram. Kalau tidak, itulah tempatnya. Habis Rasulullah, macam mana sekarang ni orang dah khianat engkau bagi tahu je. Nampak tak batu-batu tu, gunung-gunung tu? Sekarang juga kalau kau minta kepada aku terbalikkan kaum Bani Saqif. Sekarang juga tak on the spot. Kata Nabi SAW, cukup dulu wahai Jibril alaihissalam, yang paling penting kurniakan mereka taufik dan hidayah. Tengok sampai hari ini macam mana penduduk Taif. Jadi naik ketika mana mimbar, pertama Nabi mengaminkan doa Jibril. Apa doa dia tuan-tuan? Golongan yang pertama, yang paling rugi, paling binasa, Nabi iakan ketika mana naik khutbah. Khutbah ni jangan main-main. Kalau hari Jumaat tu 3 tempat paling mustajab. Khamis malam Jumaat, duduknya khatib di antara 2 khutbah, dan ketiga selepas daripada asar. Ulama bahas. Al-Imam Sayuti kata paling afdal tengah-tengah. Duduknya antara khatib 2 khutbah. Dia ada 3 tempat. Kalau Jumaat saja. Khamis malam Jumaat, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal. Tu tengah tu. Dia akan duduk sekejap. Tu waktu mustajab tu. Mustajab sungguh-sungguh tu. Kalau orang lelaki mustajab juga, tetapi mustajab dia lena ketika mana khatib baca khutbah. Dia tunduk, dia tawaduk, dia panggil. Dia nama tawaduk wal qa' nama dia. Dia tunduk tu. Tu.
Sebab tu dalam khutbah saya sebut awal-awal, jangan main telefon, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah. Tapi dalam teks khutbah tak ada, tapi aku tambah. Jangan tidur ketika mana khatib membaca khutbah. Sebab waktu itulah tempat paling sedap daripada Hilton lagi untuk tidur masa tu. Dia punya tarik nafas tu macam orang nak kena sembelih namanya. Waktu tu. Tempat itulah. Dan yang ketiga iaitu selepas daripada asar. Mustajab doa. Jangan main-main. Apatah lagi ketika mana Nabi SAW sedang naik khutbah. Nabi sendiri yang menyampaikan khutbah. Pertama kata Nabi SAW, Jibril doakan umat aku rosak, binasa. Apa dia? Dia ada ibu dan ayah. Dia ada mak, dia ada ayah, tapi dia tak pernah minta doa daripada ibu dan ayah dia. Tak pernah minta. Alah, tak apalah Ustaz. Mak ayah saya tak minta pun tak ada masalah. Tak. Kata ulama, mak kita doakan kita itu part lain. Tetapi kita sendiri minta doa kepada mak dan ayah kita. Mak Along ni nak periksa, mak Along nak temu duka, mak akak ni gini. Doa daripada ibu dan ayah tidak ada hijab. Sebab tu kalau orang tua-tua kalau dia bercakap dulu kan, besoklah, lepas subuh besok balik terus. Tak boleh mak, kerja mak. Kalau macam tu mak kejut kau pukul 4 pagi. 4:30 pagi kau mandi. Malam ni barang kau siap masuk dalam kereta. Besok sebelum subuh kau bergeraklah balik ke Lengging tu. Tak usah duk malam-malam ni lah pukul 12 dan ni 12:30 ni, penat ni loh. Penat ni ngah. Alamak, tak apa mak, 4 jam je, 3 jam setengah je. Besoklah, ni dah lewat kau dengan anak-anak kau lagi. Tak ada kemananya kerja kau tu. Tak mak, besok memang nak cepat sikit mak. Besok pukul 4 balik juga malam tu. Balik juga. Orang tua tu dah sebut 2-3 kali dah, tak usah banyak cakap lah, kau pergi tidur je dulu. Kerja yang kau banyak tu tak usah kau pening sangatlah. Berlaku kemalangan jalan raya. Berlakulah apa-apa musibah. Mak sebut, tapi mak tu tak adalah nak cakap, loh kau jangan balik loh, kau ke accident kan loh bang. Tak ada. Mak tak cakap macam tu. Faham? Sama lah macam Rasulullah SAW bagi tahu kepada Sa'labah. Sa'labah duduk zaman Nabi ada 2 orang, satu baik, satu mangkuk ayun. Yang ni teruk ni. Sa'labah yang baik kita tak ceritalah, alhamdulillah. Yang teruk ni, doalah Nabi, saya nak jadi kaya. Doalah. Kalau kita ustaz, saya nak ustaz. InsyaAllah. Datang lagi hari kedua Nabi. Kalau kita lah Rasulullah, aku nak jadi kaya. Nabi sampai keluarkan perkataan, kalau bahasa Melayu, dah lah. Aku tengok kau punya rezeki tu pun cukup dah. Berkat dah aku tengok kau. Kau meniaga, kau boleh datang solat berjemaah. Kau ingat apa? Kecil ke benda tu? Besar. Orang lain yang tak ada apa-apa pun tak boleh datang berjemaah. Engkau berniaga, sihat Allah Ta'ala bagi. Anak engkau boleh sekolah dengan baik. Bini kau alhamdulillah boleh tolong kau. Berkat. Alah ustaz, nak doa jadi kaya. Kalau bahasa Arab, qalilun tashkuruhu khairun min kasir la tutikum. Sa'labah, sikit engkau ada tu cukup dah aku tengok. Nak banyak-banyak uang gapo? Kecek Kelantan lah sikit. Tapi Nabi tak ada lagi tu. Kalau kita lah, alah okey lah tu bang. Sikit dah ustaz tengok okey dah, tak ada masalah dah tu. Abang nak kaya macam mana? Alah nak ustaz. Kali ketiga datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak percaya kepada apa jaminan Nabi. Nak juga. Nabi kata qalilun tashkuruhu khairun min kasir la tutiqum. Dalam mengaji lah hadis dia ada ayat tu. Tapi tak adalah ustaz nak sebut sesuatu. Dah lah tu sikit lebih baik daripada banyak kamu tak mampu untuk pikul. Sikit yang ada, aku tengok ni tuan-tuan ni, ramai-ramai ni dah pencen,
Alhamdulillah Tuhan dah bagi rezeki. Subuh-subuh boleh datang. Yang muda-muda ni sibuk bekerja. Walaupun hari ni hari Ahad, macam-macam program ada. Kan? Nak pergi jekyll lagi ni. Siapa nak pergi jekyll? Angkat tangan. Tengok sikit. Ada gulatis lah macam. Aku tahu punya samanya. Rumah dah pesan dah hari ni kena pergi pula. Sama je. Tak kira lah bini ustaz ke baru nak start ke. Sama je kita. Tak apa dah. Ni pagi boleh datang. Ingat senang. Berapa ramai orang yang dah pencen pun tak datang. Berapa ramai orang yang Allah Ta'ala dah berhentikan dia kerja. Maksudnya dah habis khidmat lah. Tak mari-mari. Tak datang. Tapi sembang kedai kopi, kedai mamak, jangan terbalik-terbalik meja. Duduk 4 jam, 5 jam pun tak terasa. Tiap-tiap malam pula tu dah. Muka pun dah macam mamak aku tengok dah. Panjang muka dia je. Tapi bukan Bandar Tasik Senangin lah, Zimbabwe lah ni Ustaz cerita ni. Allah bagi kepada kita rezeki sihat. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Minta maaf saya gentle punya cakap lah. Ini kalau Allah Ta'ala tak bagi kelazatan, tak nampak dia punya lebih dia, orang takkan datang. Tapi tuan-tuan dah rasa berjemaah tuan-tuan rasa, yalah Ustaz, betul lah. Kalau tidak bagian-bagian anak saya, cucu saya sihat Ustaz. Baru-baru ni dapat temu duga, tak tahu cucu saya. Dia kata memang tak lepas lah. Ya Allah Ustaz, dapat kerja government tu Ustaz. Rezeki dia. Tuan-tuan ingat usaha semata-mata ke? Amalan tuan-tuan yang dalam keadaan tuan-tuan tak sedar. Kata Nabi SAW, orang yang ada mak dan ayah tapi tak pernah request doa. Tak pernah minta doa daripada mak dan ayah. Allahu Akbar. Tak tahulah nak cakap macam mana. Waktu dulu saya mengaji 2018 tu, saya mengaji Mukhtasar Sahih Bukhari. Mengaji kitab Mukhtasar Sahih Bukhari tu. Habib tegur. Ramai orang datang asyik-asyik. Habib doakan saya, Habib doakan saya jadi macam ni. Dia tegur dalam kuliah dia. Ada doa lagi mustajab daripada saya berbanding antum-antum semua. Kita pun terkejut. Alamak, ini nasab Nabi ni. Apa dia cakap ada doa lebih mustajab daripada dia? Kita faham dah dia orang alim gini. Dia kata ramai orang datang minta doa daripada dia. Okey lah, yalah biasalah kita pun doakan lah orang. Ustaz jemput Ustaz, minta doa selamat lah Ustaz. Okey je. Tapi dia tak pernah minta doa daripada wali-walidaina, kedua orang tua dia. Tak pernah minta. Mak doa. Minta tu minta betul-betul lah. Mak doakan adik mak. Mak doakan adik mak. Ni adik betul-betul nak mak. Adik nak periksa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau mudahkanlah anak aku, ya Allah. Doa. Satu. Kedua, orang yang binasa, umat Nabi Muhammad yang rosak, orang dengan nama Nabi. Tetapi lidahnya berat untuk berselawat kepada Rasulullah. Berat. Dengar TV, dengar radio. InsyaAllah lah kalau ceramah ni, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan sebut balik. Tapi orang yang Allah Ta'ala letakkan kepada dia, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawa. Allah matikan hati dia, tak dengar nama Nabi pun tak reti. Satu-satu amalan yang Allah Ta'ala buat, baru dia perintahkan hamba dia buat adalah selawat. Allah Ta'ala suruh kita salat, Allah Ta'ala salat? Tak. Tapi selawat. Innallaha wa Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku, kata Allah, dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Tu dia. Ada aku semayang, aku perintahkan hamba-Ku semayang. Tak ada. Aku bayar zakat, aku perintahkan hamba aku bayar zakat. Tak ada. Aku pergi menunaikan haji, kata Allah, maka aku perintah man istata' ilaiha, orang yang berkemampuan pergi. Tak ada. Satu amalan Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat. Tapi dengan nama Nabi berat lidah untuk berselawat. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ini yang paling kita risau. Orang duduk dalam bulan Ramadan, 3 golongan binasa. Dia keluar daripada Ramadan, dosa dia tak diampunkan oleh Allah. Ini paling saya risau. Dalam keadaan kita seronok-seronok, paling saya risau. Man sama Ramadana imana wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Betul-betul kau nak minta ampun kepada Allah,
Engkau dulu kaki apa dulu? Kaki minum. Engkau dulu apa? Isap dadah. Kau dulu apa? Kaki perempuan. Engkau betul-betul engkau nak minta ampun pada Allah, kau minta dalam bulan Ramadan, aku clearkan semua kecuali hukuk sesama manusia. Hukuk sesama manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kena pergi settle hak sesama manusia. Tapi dulu minum arak, dulu tak semayang, dulu dedah aurat, dulu berzina, apa lagi, dulu tokan dadah, dulu macam-macam. Aku cuci tangan dah Ustaz, aku tak mau buat dah tu semua Ustaz. Cukuplah, Allah Ta'ala bagi. Nabi sebut dalam hadis sahih, taqaddama min zambi, besar mana pun dosa kita. Sebab tu Ramadan fasa tarbiyah. Dalam hadis yang sahih sebut, kalaulah umat aku nampak kelebihan Ramadan, dia tak nak bulan yang lain selain Ramadan. Kalau nampak, macam Ustaz kata tadi lah, Ustaz kira duit tadi 27 kali 70, RM1,890, kali dengan 5, 9,400. Ustaz tanya, kalaulah ditukarkan dalam bentuk nilai mata wang, agak-agak nak Ramadan lagi ke nak Syawal dah? Tu macam tu punya payment, 9,400 sehari tau. Mungkin ada lah orang gaji macam tu, ada lah. Tapi kalau Ustaz tengok yang depan Ustaz ni semua ni, tak sampai gaji 9,000 sehari. Semua cak ayam Melaka ni. Lebih kurang aku je tak sampai 9,000. Boleh ke 200,500 sehari tu pun Alhamdulillah dah. Tak adanya Ustaz, saya memang gaji saya sehari saja kat 10,000 Ustaz. Sehari saja gaji saya. Bisa, awak tak duduk sini kot. Tapi kalau macam ni, Nabi sebut apa? Umat aku tak nak Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Ya Allah, direct aja lah. 12 tu tak apalah, kami puasa pun puasa lah. Sebab kami nampak betapa besarnya pahala, betapa Allah kau tunjuk. Aku mudah-mudah tengok transaksi online sajalah. Macam ni punya masyuk tak payah kerja. Jaga je berjemaah mana-mana tempat. Maka sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak ambil iktibar pada pagi ni tuan-tuan. Ramadan dia tetamu sampai masa dia akan pergi. Dan kita tak tahu lagi tuan-tuan, Ramadan depan kita dapat ke tidak, kita tak tahu. Kita tak tahu jangan kata Ramadan depan 10 terakhir itqun minan nar, ditutupkan serapat-rapat pintu api neraka Allah. Dalam kitab sebut Jauharul Mahum, dia kata umat Nabi Muhammad ni kena banyak doa elak api neraka daripada doa masuk syurga. Sebab syurga semua masuk. Selagi mana tak murtad, tak syirik, masuk. Tapi tak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas azab api neraka. Ada si Ali ni kena bakar dulu. Duduk 20 tahun, 30 tahun sebab apa? Sebab rasuah. Yang kawan ni pula apa pasal? Dia ni sedekah banyak tapi tak semayang, sakar. Masuk ke sakar. Yang kau pula jahanam. Allah, lepas zina minum arak tak mati pun tak tiba-tiba taubat, kau masuk ke sana. Tapi ending dia nanti kau akan dapat syafaat Nabi. Confirm kau masuk syurga. Sebab itu dalam kitab sebut, kita sebagai seorang hamba Allah jangan banyak minta doa untuk masuk syurga. Jangan, tu bukan haram. Jangan, tu bukan berdosa. Baguslah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa lah. Tetapi yang kena banyak, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa? Tak ramai daripada kalangan kita terlepas azab api neraka Allah. Engkau kena bakar dulu, engkau kena azab dulu, engkau kena seksa dulu. Tu naik apa pada peristiwa Isra' Mi'raj, tarik lidah kerat. Macam ni kau perempuan waktu atas dunia kau lawan suami kau, patutlah. Yang ni pula hantuk kepala. Apa hal? Suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat. Dia ni pula terbalik pula. Apa hal? Kepala kat bawah, kaki kat atas. La ilaha illallah, rupanya berzina. Yang ni pula apa hal? Batang sula masuk ikut dubur, keluar ikut mulut pula. Itu semua dalam kitab Kifayatul Muhtaji itu. Maka sebab tu kita ambil kesempatan 10. Ni kita baru masuk 10 ni. Tapi sekejap je
Ramadan sekejap dia tetamu dia datang, habis. Nah, masyarakat kita sampai 25, 26 Ramadan je. Masuk je 10 terakhir tu, kita terkesan kita tak macam orang-orang di Mekah, di Madinah. Kita terkesan semalam Ustaz nak pergi bazar Ramadan, lagu Dendang Perantau dah main dah semalam. Tak boleh nak buat apa, terkesan kau alim lah macam mana pun. Kita tak macam Mekah, Madinah. Nah, suasana tu membentuk kita, tapi kita tak boleh lah nak salahkan orang. Baru 10 Ramadan, macam nak sangat Ramadan pergi. Bukan, dia bukan maksudnya begitu. Memang suasana, orang jual kuih, orang niaga, memang macam tu. Maka sebab tu kita ambil kesempatan 10 terakhir ni, kita tak tahu tuan-tuan. Jangan main-main lah tuan-tuan. Penuhkanlah. Tuan-tuan balik kampung ke mana ke, 10 malam terakhir Ustaz minta jaga tiap-tiap malam. Jagalah. Kalau boleh datang Abbas ni, saya tak tahulah 10 malam terakhir, rasa saya ada je imam-imam Qiyamul Lail 10 terakhir, datanglah. Belum terlambat lagi. Kalau kata Ustaz, lah tak ada lah 10 malam terakhir Qiyamul Lail jemputan kita, panggillah, belum terlambat lagi. Lambat ustaz-ustaz kita ni boleh pimpin. Pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi ada tasbih, ada taubat, ada hajat. Pukul 4-5 pagi tu beristighfar, minta kepada Allah. Ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang terlepas di dalam matahari sejengkal, iaitu duduk dalam naungan arasy Allah SWT, orang yang menangis. Maksudnya tak syarat menangis lah, orang yang menyesal atas maksiat dia ketika mana dia sujud kepada Allah. Dia biasa waktu tu je 4 hingga 5 pagi tu. Susah lah nak dapat 2 petang kan. Suasana tu tak membantu. Pukul 4 hingga 5 pagi ambil kesempatan, mudah-mudahan itqun minan nar. Buatlah apa saja 10 terakhir, yang mana tadarus jalan, yang mana qiyamul lail, yang mana tarawih. Kata ulama, 3 benda jangan tinggal dalam bulan Ramadan paling cak ayam. Isyak berjemaah, tarawih, subuh berjemaah. Habis-habis tak lagi dah lah. Tadarus pun tak nak join, infak pun tak berapa mana, bangun malam pun tidak. Alah, 3 ni jangan lepas. Isyak, tarawih, subuh. Adalah Zuhur tak sempat lah Ustaz, asal ambil anak lah Ustaz. Ta'adan, okey, 3 ni jangan lepas. Kerana orang yang beribadat bermula isyak seolah-olah dia beribadat sepanjang malam non-stop. Tu pahala dia, itu level paling cap ayam lah tu. Isyak, tarawih, subuh berjemaah. Ni Ramadan ni. Maka ambil kesempatan, mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan dalam hati kita, tak tahu tuan-tuan, dia akan menyesal loh. Nanti barang duduk bawah tanah tu baru kita tahu. Macam ni rupanya, kalaulah aku tahu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu, tak ada dah. Dah duduk dekat bawah, tidak ada lagi untuk kembali di atas dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pengakhiran Ustaz pada pagi yang barakah ni, insya-Allah all out, buat yang terbaik. 10 ni kita baru masuk 10 tengah, 11 Ramadan, ambil peluang 10 terakhir all out. Nak infak, nak sedekah, nak bangun malam, dan insya-Allah Ustaz doakan, tak ada apa dah, Ustaz boleh doa. Mudah-mudahan Ustaz doakan semua yang ada ni, dalam ke luar ke. Tadi Ustaz nak masuk kat luar, dia kata Ustaz saya memang tak boleh duduk dalam, katanya dalam tu semua kulit buaya, kata dia. Wah, asam betul, sejuk pun benar. Tak boleh, tak apalah. Okay? Yang dalam ke, kat luar ke, Ustaz doakan semuanya direzekikan oleh Allah dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Semua Ustaz doakan, insya-Allah. Semua dalam ni, tak kira lah sihat ke tak sihat ke apa ke, dia boleh bangun juga untuk merebut sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun bermunajat kepada Allah, especially 10 malam yang terakhir. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Dan terakhir tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Ustaz ada nak minta bantuan sikit. Bantuan ni bukan kepada Ustaz. Satu tempat, kampung rumah Ustaz di Kampung Simat, Johor, Ustaz mengajar madrasah ni, Air Mawang. Kalau Ustaz balik kampung rumah Ustaz di Tampin, Ustaz akan singgah di sini.
Ustaz memang mengajar 3 kitab, Muniatul Musalli, Wisyahul Afrah dengan juga Penawar Bagi Hati. Sekarang ni madrasah ni dia tak cukup RM300,000 untuk buat rumah warga emas bahagian atap sekarang ni. Duit tak cukup. Okey, jadi ustaz nak minta tolong jemaah Abbas, tak kira bila-bila, dalam Ramadan ke, 10 malam terakhir ke, keluar Ramadan ke, bila-bila, ustaz nak minta bantu untuk infakkan. Nombor pendaftaran JAKIM ada dekat bawah, nombor pendaftaran Negeri Sembilan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, dia punya nombor kod dia boleh cek kat sini. 100% berdaftar. Bukan main pakai buka-buka macam tu je, tanah tak tahu tanah siapa, kan kami infak tiba-tiba tanah kena ambil. Dah. Tanah wakaf. Besar, ada 2 kategori, warga emas sebelah atas, budak-budak pelajar tahfiz sebelah bawah. Saya mengajar ni budak-budak pelajar tahfiz. So sekarang madrasah nak develop, macam nak buat macam Ustaz Kazim lah. Nah, di Manjung tu apa untuk yalah rumah-rumah warga emas. Nah, tak payahlah nak pergi hantar rumah orang tua, main mengaji. Duduk dekat sini ada waktu dia, tak cukup duit untuk buat penginapan, pondok lah. Tapi bukanlah konsep pondok kayu. Dia buat macam rumah banyak, dia belah, boleh 2 orang duduk dalam tu. Kalau perempuan, kalau laki-laki. Jadi memerlukan dana RM300,000 untuk siapkan bahagian tu je dulu. Okay? Ada nombor akaun, ada nombor telefon mudir, bendahari dan nombor telefon ustaz. Alright? Ada nombor akaun. Ustaz tak terima cash. Kadang lepas daripada kuliah, ustaz ambillah RM20. Tak mau, saya tak nak. Satu, amanah saya nak pegang. Kadang-kadang tercicir dan sebagainya. Tak maulah, kalau boleh tak mau. Dan yang kedua, biar ada transaksi. Senang. Apa-apa hal tak akan ada berlaku dakwa-dakwi. Nah, macam mana ni duit dapat, kenapa tak bagi ni? Kalau boleh saya nak elak benda-benda macam tu. Okey, jadi tidak ada masalah, terutama bab sumbangan. Ustaz mengharapkan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah bantulah. Nak ambil bila-bila ke 10 malam terakhir terserah. Pamphlet ni ambil seorang satu. Jangan seorang pun tak ambil. Oh ustaz, saya memang tak mampu lah ustaz untuk infak. Tak apa. Dalam handphone kita ada grup WhatsApp. Okey, grup WhatsApp, ambil gambar. Assalamualaikum, ni ustaz kuliah subuh aku lah pagi tadi. Jom kita bantu. Grup family ke, grup community ke, ikutlah. Ustaz minta ambil seorang satu, insya-Allah. Ibu-ibu, kalau kata hari ni nak infak juga, tapi duit tak bawa, tak apa. Ustaz tengok dalam telekong tu gelang emas ada, rantai pun ada. Ustaz nampak daripada depan ni. Nak walaupun duduk dalam telekong tu kan, insya-Allah ustaz ambillah ni anting-anting saya ustaz. Ambil satu untuk madrasah ni ustaz. Nah, rantai ke apa ke, yang tu aku terima pagi ni. Okey, kalau cash tak mau, saya tak mau. Leceh nak bawa dan sebagainya. Okey. Jadi ustaz rasa cukup dulu. Ada rezeki ambil semua ni sekejap lagi. Ustaz ada bawa ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Minta maaf banyak-banyak, terkurang, terlebih, terkasar bahasa. Kesempatan ni juga semoga kita semua diberikan kejayaan oleh Allah dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa isteri kami, dosa suami kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh ahli qaryah Surau Abbas ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, lapangkan kepada kami rezeki yang manfaat ya Allah. Berkatkan rezeki kami, usaha kami ya Allah. Jauhkan daripada kami perpecahan ya Allah. Hubungkan silaturahim, especially terutama kepada ahli qaryah yang hadir salat berjemaah di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.